Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kelas kita ini dengan topik matematik pengguna. Kan? Bahagian insurans. Wow, yang ini memang sebenarnya saya dah surrender topik ini, tapi untuk bantu kamu kita sama-sama belajar kan. Orang kata kalau sama-sama belajar kan, sama-sama kongsi ilmu, sama-sama kita cuba fahamkan. Tengok macam mana cerita dia. Okey. Soalan yang pertama hari ni tak nampak sangat Boleh nampak kalau kamu tak nampak, tak clear ke, kamu beritahu Kadang saya pakai pen ni, kamera handphone saya ni auto focus pula hari ni. Sini fokus sini. Kena ajar. Okey. Nombor 1 A. Okey, kita tengok. Kontrak insurans ialah bukti perjanjian antara siapa? Antara individu. Antara individu. Siapa-siapalah tak kisah, individu. Dengan syarikat insurans. Ataupun kau boleh letak direct, iaitu individu yang diinsurankan. Okey, individu. Jawapan untuk A kat situ, isi tempat kosong dia adalah individu. Individu ataupun nak tambah lagi individu yang diinsurankan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang membeli polisi insurans. Orang yang membeli. Dan kontrak insurans itu juga dikenali sebagai polisi. Kan kontrak kita dengan syarikat insurans dikenali sebagai polisi, polisi pula, polisi. Okey. Sekejap, saya rasa saya print lagi senang sikit. Sekejap. Okey, kita sambung balik. Sorry, gangguan sikit tadi. Kontrak insurans adalah bukti perjanjian antara individu. Individu yang diinsurankan lah dengan syarikat insurans. Kontrak insurans ni juga kita panggil dia sebagai polisi. Polisi ni bukan polis. Polisi ni adalah kontrak insurans tersebut kan. Okey. Tempat kosong. Dalam insurans tidak akan membenarkan pemegang-pemegang polisi mengaut keuntungan. Apa benda yang menyebabkan boleh berjadikan insurans ni bukan tempat keuntungan. Ini kita panggil dia satu prinsip. Satu prinsip dia panggil prinsip indemnity. Indemnity. Rasa dia translate bahasa Melayu direct kot. Dan prinsip indemnity. Okey, kamu ambil ya. Prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni maksudnya dalam insurans ni kita ambil insurans bukan nak keuntungan. Hanya untuk menanggung sebahagian daripada kita punya kerugian. Itu saja. Itu syarikat insurans ni dia tolong kat situ. Dia tolong untuk menanggung risiko kita sikit dan kerugian kita dia akan bagi dalam bentuk sesuatu, nama dia pampasan kan. Pampasan. Orang Melayu panggil ganti rugi kan. Okey. 240 merupakan antara peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. Okey. Yang ini apa yang menyebabkan kita mendapat kurang daripada yang sebenar. Yang sebenar. Yang ini kita panggil dia ada dua benda. First sekali kita panggil dia co-insurance. Yang satu lagi dia panggil apa ni, apa nama dia, alamak saya siap, saya nak ingat dia punya ni istilah dia. Hari minggu lepas saya baru cerita ni. Tiba-tiba minggu ni saya dah lupa istilah dia. Tadi saya ingat istilah ni. Dia apa nama dia? Deductible. Deductible. Deductible dia bahasa Inggeris. Dia direct translate bahasa Melayu. Deductible dia maksudnya benda yang kita perlu menanggung sebahagian daripada kerugian ataupun mungkin menerima pembahasan kurang pada kerugian sebenar. Iaitu co-insurance satu sama-sama menanggung kerugian tersebut. Deductible kita kena bayar sebahagian. Bayar sikit. Sebelum kita dapat insurance cover kita, kita kena bayar sikit dulu. Okay? Ialah kemungkinan berlaku musibah yang tak dapat dielakkan. Ini kita panggil dia risiko. Kemungkinan berlakunya musibah yang tak dapat dielakkan. Itu kena bayar. Apa risiko kita? Risiko adalah
Berlakunya musibah kita tak tahu apa musibah kita. Itu kita panggil dia risiko. Syarikat insurans akan membayar kepada pemegang polisi sekiranya kerugian berlaku seperti ditetapkan dalam polisi insurans. Bayar apa ni? Pampasan. Pampasan dalam bentuk apa? Wang ringgit. Biasanya pembayaran insurans ni semua dalam bentuk wang ringgit. Jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans dikenali sebagai, yang ini kita bayar kat insurans. Yang kita bayar kita panggil dia premium. Kalau ada soalan kamu boleh tanya kan. Topik ni dia memang macam ni lah cerita dia. Kan? Ramai yang sangkut juga. Masuk saya pun sangkut kadang-kadang sekira ni. Saya pun sangkut kadang-kadang. Tapi tak apa, kita bincang. Kan? Kalau kamu rasa macam ada something nak tanya, kamu tanya direct terus. Okay? Soalan nombor 2. Ini cerita simbat kosong je. Nombor 2 kan. Hafiz telah menerima rawatan pembedahan appendix di sebuah hospital swasta di Kuala Terengganu. Okey, saya tak share, saya tarik kan. Okay. Soalan nombor 1 dan nombor 2 dan nombor 3 tu kan. Nombor 2 dulu kan. Hafiz telah menerima rawatan pembedahan appendix di sebuah hospital swasta di Kuala Terengganu. Betul lah ni. Yang ni modul Terengganu punyalah. Kos rawatan 18,500 ditanggung oleh syarikat insurans Bernas. Selama 3 hari berada hospital, Hafiz telah dibayar allowance manfaat hospital sebanyak RM200 sehari. RM200 sehari. Dia tanya kat sini, tentukan jenis insurans yang disertai oleh Hafiz. Okey, sebelum tu kita tengok apakah jenis-jenis insurans dulu. Ada berapa jenis-jenis insurans semua? Lebih kurang. Okey. Insurans biasanya ada 2 lah. Insurans hayat. Hayat ni, ni cerita pasal cerita mati ni. Kan hayat ni. Satu lagi insurans am. Insurans am ni dia pecah pula. Dia pecah kepada beberapa jenis kan. Yang pertama insurans dia biasalah standard kita panggil dia insurans kesihatan kan, kesihatan. Okey. Kesihatan kan, insurans perubatan dan kesihatan. Nombor 2 yang paling famous sekali iaitu insurans motor. Ini insurans kereta motor ni, insurans motor kan. Okey. Kemudian nombor 3 kita panggil dia insurans perjalanan. Saya ambil insurans perjalanan. Perjalanan. Nombor 4 insurans kemalangan. Kemalangan. Yang ketiga insurans bangunan. Bangunan ni pasal apa? Kebakaran macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okey. Ini yang basic lah. Satu lagi dia ada insurans untuk pendidikan pun ada. Ini tambahan saja. Kamu punya ada insurans pendidikan. Insurans pendidikan pun ada. Okey. Ada lagi apa lagi yang kamu dengar? Insurans kebakaran. Kebakaran masuk dalam insurans bangunan. Bangunan ni dia insurans kebakaran kat sini. Okay, insurans motor ni, kenderaan motor, kemalangan, kecurian, kebakaran, pasal motor. Okay, contoh macam soalan ni, tentukan jenis insurans yang disertai Hafiz. Jadi automatik dia adalah apa? Perubatan dan kesihatan. Okay, perubatan dan kesihatan. Jadi perubatan dan kesihatan. Okay. Nyatakan 2 polisi yang diterima oleh Hafiz. 2 polisi yang diterima oleh Hafiz. Apa dalam kontrak dia? Yang pertama kita tengok. Kos rawatan ditanggung. 1. Kos rawatan. Ditanggung. Sebanyak apa? Kos rawatan 18,500 diterima, ditanggung. Nak tulis kos rawatan. Dia ada 2 polisi je. Dia tak suruh explain pun.
Yang satu lagi apa? Allowance manfaat. Allowance manfaat hospital. Allowance manfaat hospital. Yang ini ikut insurans kita. Kadang-kadang kalau kamu ambil insurans kesihatan ni, berapa hari kamu duduk ke hospital, dia akan bayar. Dan sebenarnya kalau kamu tengok allowance manfaat hospitalnya juga ada dalam insurans motor. Contoh kamu kena langgar dengan kereta. Kamu masuk hospital. Setiap hari kamu berada di hospital tu, kamu boleh mohon insurans untuk membayar kerugian kepada pendapatan kamu untuk harian. Kan? Okey. Contoh kamu tak kerja kena potong gaji ke berapa ringgit sehari. Boleh minta sebenarnya. Tapi benda ni ramai yang tak minta. Bila tak minta maksudnya untunglah syarikat insurans tersebut. Okey. Ini cerita dia. Perubatan dan insurans jenis apa? Perubatan kesihatan, jenis polisi, kos rawatan dan allowance manfaat hospital. 2. Boleh faham Okey. Nombor 3. Adira mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan. Okey. Ini Adira dia ada had tahunan dia 12,500. Maksudnya dalam setahun tak ada lebih. Polisi ini mempunyai peruntukan deductible. Dia ada pula deductible. Ingat deductible apa tadi? Kita akan bayar sebahagian. Kita akan bayar sebahagian dulu sebelum insurans bayar kan untuk kita semua kan. Sebelum kita claim insurans. Benda ni yang kita panggil dulu dalam bahasa Melayu deposit. Kalau masuk hospital kena bayar deposit ni lebih kurang. Dan pasal penyertaan peratusan co-insurans. Tadi baru cerita tadi. Co-insurans maksudnya kita bayar sikit, syarikat insurans akan bayar sikit. Okey. 75-25. Pada satu hari Adira telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Adira dan bayaran pempasan yang terimanya. Okey. First kali kita tengok langkah pertama bila cerita pasal insurans ni, kalau ada deductible, kamu kena tolak dulu dengan deductible. Langkah pertama, kita kena tolak dulu deductible. Jadi maksudnya jumlah dia adalah had dia 12,500. Okey. Kemalangan masukkan hospital selama beberapa hari. Hitung bayaran yang perlu ditanggung Adira dan bayaran pempasan yang diterimanya. Kejap Berapa kerugian Adira ni? Soalan ni tak beritahu. Adira telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Adira dan bayaran pempasan yang diterimanya. Okey, kejap. Tengok. Ada maklumat yang tak cukup dia bagi. Sepatutnya dia bagi tahu kat sini mungkin ada silap kat soalan ni lah. Mungkin saya rasa ni 12,500 ni adalah dia punya kos rawatan dia. Kos rawatan dia adalah 12,500 ni. Dia kata kat sini had tahunan sebenarnya tinggi lagi. Kan? Yang ni kos rawatan dia. Kita anggap sebagai yang ni bukan had, ni adalah kos rawatan. Had insurans dia kita tak letak sini lah, lagi tinggi. Ini adalah kos dia yang dia kena bayar. Dia tukar soalan ni. Di langkah pertama kita kena buat 12,500, kita kena tolak dulu dengan 300 deductible. Ini siapa bayar ni 300 ni? Adira. Jadi Adira dah kena bayar 300. Tulis siap. Kan? Jadi yang tinggal adalah 12,200. Lagi 12,200 apa dia buat? Dia ada co-insurance pula. Kan? Bila co-insurance tu, dia kata co-insurance tu apa? 75-25. 75-25 maksudnya yang ini co-insurance ni memang biasa. Kan? 75 biasanya yang di depan ni adalah diwakili oleh kita. Ni Adira. Yang ini adalah syarikat insurans. Maksudnya apa? Adira kena bayar 75% daripada kos yang setelah ditolak deductible. Jadi syarikat insurans hanya cover sikit je, 25% saja. Tambahan dia. Kena ingat, kena tengok betul. Okey. Jadi kat sini kita tengok cerita dia 75. Jadi Adira kena bayar apa? 75% daripada 12,200. Dia kena bayar lagi. Okey. Tengok kita kira berapa banyak dia kena bayar.
Jadi masa kamu ambil insurans nanti, satu hari nanti kamu nak ambil insurans kan, kamu perhatikan benda ni betul-betul. Co-insurans tu jaga-jaga. Kan? Ni ambil pun bayar je. Kalau tak berlaku apa-apa tak apa. Tidak jaga apa tak. Alamak, kita kena bayar lebih. 9150. Okey. Jadi daripada 12 1,200 ni, okey. Kalau kamu tengok, betul ke? 75%. Betul 9150. Kalkulator ni kadang-kadang jam juga kalkulator saya ni. Saya kira semula. Okey, betul. Kan? Jadi Adira kalau kamu campur dua-dua dia kena bayar banyak. Insurans cover sikit je. Ini kena jaga-jaga pasal co-insurans. Kamu tengok apa maksud dia kat sini? Deductible maksudnya apa? Kalau ini dia punya kos rawatan, dia kena bayar siap dulu. Kan? Kos rawatan. Ini saya anggap ni mungkin ada soalan ni ada silap. Dia had. Sepatutnya dia kena bagilah berapa kos yang ditanggung. Okey? Jadi kena kira dulu deductible, lepas kira deductible baru kita peratusan yang kena bayar. Kemudian kita campur. Jadi Adira kena bayar berapa? Ni campur ni. 9150 campur dengan 300. Okey, jadi total dia 9450. Yang ni Adira yang kena bayar. Insurans bayar, kalau kamu tolak lebih kurang 3,000 lebih. Okey, ini yang kita panggil prinsip deductible dengan co-insurance. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan tanya, tanya terus kan. Kenapa dia kena bayar Adira kena bayar 300? Ni. Adira kena bayar 300? Ni yang 9150 campur 300. Kenapa? Oh, sebab mula-mula dia kata kat situ deductible. Deductible ni maksudnya kalau kita ada apa-apa sakit, kita pergi dekat hospital, kan? Kita kena bayar dulu benda ni 300. Mengikut perjanjian dalam insurans tu. Nampak? Lepas kita bayar 300, baki tu baru kita tengok nama dia satu lagi adalah co-insurance. Co-insurance kalau dia bagi tahu 75-25, maksudnya 75 tu kita, 25 insurans cover. Nampak? Deductible tu kita tanggung. Contoh kalau kamu tengok deductible ni semua insurans ada lebih kurang. Contoh kalau kamu dalam insurans motor, kemalangan. Kan? Kalau kamu accident, kamu kena bayar deductible 400. Kan? 400 deductible. Maksudnya kalau kamu berlanggar sikit-sikit je, kan? Kamu bagi tahulah dekat orang, contoh kamu naik motor tiba-tiba terlanggar bumper. Betul tak? Lepas tu orang tu kata, alamak jom kita, kalau macam ni kita claim insurans. Tak ada masalah, pergilah claim insurans. Sebab kalau bila claim insurans, kan, cala sikit je, nak claim insurans, kena bayar deductible. Deductible dia 400. Lepas tu pergi repair. Pergi repair kedai bengkel tu, dia akan cover balik, rupanya 200 lebih je. Macam tu. Tu kena ingat. Rupanya dia guna balik duit kamu tu. Duit kita yang kita pakai sebenarnya. Itu kita panggil deductible, benda yang kita kena bayar dulu sebelum kita nak claim insurans kita. Boleh faham? Boleh. Kena ingat nama apa? Deductible. Kadang-kadang istilah ni saya pun tengah cuba untuk mengingat, menghafal kan. Okey. Nombor 4. Tengok nombor 4. Rumah kediaman Encik Naim mempunyai nilai boleh insurans sebanyak 500,000. Okey, Encik Naim telah membeli polisi dengan nilai insurans sebanyak X. Ini dia beli insurans dia, nilai dia X. Dengan deductible sebanyak, jauh punya cerita ni, tiba-tiba dia padam. Jadi kat sini nampak dia ada deductible. Ni pun ada deductible. Kamu akan faham apa benda deductible. Dia 5,000. Jadi maksudnya apa deductible ni? Apa-apa jadi kat rumah tu, sebelum dia dapat claim 500,000, dia kena bayar dulu 5,000.
Okey. Encik Naim telah menerima pampasan sebanyak 41,800 setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian sebanyak 52,000. Hitung nilai X yang diinsurankan Encik Naim. Soalan ni pun favorite dalam exam. Okey, kita tengok. Kerugian dia sebanyak apa? Kerugian dia sebanyak 52,000. Dia dapat pampasan 41,000. Jadi pampasan yang dia dapat adalah 41,800. Macam mana kita nak kira pampasan? Pampasan tu kita kira adalah sama dengan berapa nilai insurans dia kat situ. Insurans dia kat sini adalah sebanyak, tak tahu, X, bahagi dengan jumlah rumah ni. Nilai rumah semasa 500,000. Kemudian kita darabkan dengan dia punya berapa dia punya ni kerugian dia mengalami kebakaran sebanyak 52,000. Kerugian dia 1,000. Lepas tu yang ni tolak dengan kan, deductible. Tolak dengan deductible. Deductible apa? 5,000. Ini formula dia ada dibagi dalam exam kamu. Ini macam mana nak tuntut pampasan. Kalau berlaku kebakaran. Berapa yang kita insurankan per dengan nilai yang apa yang boleh insurans kita darab dengan kita punya kerugian berapa. Kemudian tolak dengan 5,000. Jadi kita dapat X kita formula dia. Jadi macam mana nak kira benda ni? Kamu boleh kira secara manual ataupun boleh kira secara menggunakan kalkulator. Hari ini saya akan tunjuk teknik cara kira manual lah, pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, kita pindah tolak dulu. Tolak, kita pindah ke sini, pergi sini. Dia jadi 41,800, kemudian campur dengan 5,000. Sama dengan X per 500,000 darab 52,000. Baik, kalkulator kira dulu. Sini apa? 46,800. X per 500,000 darab 52,000. Jadi kemudian kita pindah apa? Bila kita potong yang bawah, dia naik ke atas jadi darab. Bila kita potong yang atas, dia pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Ambil kalkulator, tekan. Jadi kita akan dapat nilai yang diinsurankan rumah adalah sebanyak 450,000. Macam tu. Nanti saya akan bagi satu contoh kepada kamu. Oh lama, saya lupa tarik, patutlah nampak rumah dia. Rumah kediaman Encik Naim tu. Ini berlaku macam mana? Ini berlaku kenapa? Ini berlaku sebab ada orang, setengah orang tu dia nak jimat. Dia nak jimat. Sepatutnya rumah dia boleh insurans sebanyak 500,000. Tapi dia kira-kira bayar bulan rendah sikit. Dia kata, saya nak insurankan 450 sudahlah. Dia tak tahu. Kalau berlaku sebarang kecelakaan terhadap rumah tu, insurans akan bayar tak penuh juga. Dia bayar sebahagian. Sebab bila kita insurankan sikit, kita dapat sikit. Sebab tu sepatutnya, kalau dia insurankan nilai kata 500,000, insurans kata 500,000, dia bayar untuk 500,000. Jika berlaku sebarang kerugian, kira-kira kerugian dia 52,000, sepatutnya dia akan dapat penuh. Tapi kenapa tak dapat penuh?
Sebab ada yang pertama deductible. Yang kedua dia insurans kan rendah. Sebab tu dapat tak penuh. Okey? Okey. Boleh Dia kurang lah. Okey. Ini saya bagi satu contoh lah. Satu contoh keadaan kan. Katakan orang tu. Okey. Kalau dia kata dia insurankan rumah dia nilai dia 200,000. Insurankan nilai rumah dia 200,000. Okey. Kemudian insurans bagi tahu nilai boleh insurans dia sebenar, nilai sebenar. Ini nilai yang diinsurankan. Nilai yang diinsurankan. Okey. Kemudian pihak insurans kata sebenarnya rumah kamu ni nilai dia sebenar bukan 200,000, nilai sebenar dia adalah 250,000. Contoh. Okey. Kemudian dalam perjanjian tu ada pula deductible. Deductible sebanyak katakan 4,000 contoh. Kemudian berlaku kebakaran. Berlaku kebakaran. Lepas kebakaran ni dia bukan boleh dapat pampasan tu, bukan dapat semua. Tak ada, bomba akan kira, mentaksirkan berapakah kerugian. Kalau bomba kata total loss, maksudnya habis semua. Dia akan dapat full lah berapa yang diinsurankan. Macam tu. Total loss. Tapi kebakaran kira-kira ada benda terbakar, apa benda semua, dia rugi sebanyak 50,000. Contoh dia rugi 50,000. Okey, jadi insurans akan bayar dia berapa? Berapa insurans akan bayar dia? Adakah insurans akan bayar 5,000? Tak, kita kena kira. Yang pertama, kerugian dia sebanyak apa? 50,000. Apa kita nak buat? Kita kena tolak dulu dengan deductible ni. Nampak? Deductible tu kena tolak dulu. Jadi kita tolak dulu deductible tu. Di sini kita akan dapat kat situ adalah 50,000. Bukan 50,000. Sorry. Apa ni? 50,000 betul. Tolak dengan deductible kita 4,000. Okey, jadi yang tinggal kat situ adalah sebanyak 46,000. Okey, 46,000 pula kita kena kira lagi. Kan? Kena kira macam mana? Kita kena kira berapa yang diinsurankan. Kan? Berapa insurankan? Okey. Nilai yang diinsurankan 200,000. Jadi dia insurankan 200,000. 200,000 daripada berapa? Sebenarnya nilai rumah dia adalah 250,000. Darab dengan berapa kerugian dia? Kerugian dia sebanyak ni. Okey, itu kerugian dia sebanyak. Sorry saya salah kira. Saya tak tolak tak boleh tolak lagi. Kena kira dulu Sorry. Kira dulu. Nanti baru tolak. Baru tolak dengan deductible, salah kira. Okey, kena kira percentage dia dulu baru tolak. Jadi ambil kalkulator. 200,000 bahagi dengan 250,000. Kemudian darab dengan 50,000 kerugian dia. Okey. Sepatutnya dia akan dapat pampasan sebanyak 40,000. Sepatutnya dia akan dapat pampasan sebanyak 40,000 berdasarkan percentage yang diinsurankan. Tetapi ada deductible 4,000, kita tolak lagi 4,000. Dapat akhirnya dia hanya dapat sebanyak 36,000 sahaja. Maksudnya kerugian dia berapa? 50,000. Kan? Sebab ada deductible 4,000, insurans akan tanggung sebanyak apa? 36,000 sahaja. Kan? Jadi nanti kamu kalau ada berlaku contoh macam ni, kira-kira dapat kurang, kamu kena faham lah. Kenapa dapat kurang. Tapi tanya betul-betul dalam perjanjian kamu tu, polisi kamu tu macam mana? Apa cerita dia? Okey. Ini contoh, tak ada soalan kat sini. Kan? Okay, kita tengok soal. Ya. Ada ke insurans yang tak kenakan deductible? Dia masa kita beli tu. Masa kita beli insurans tu, dia akan explain kita berapa ada tak deductible, tak ada deductible macam tu. Nampak? Cuma biasanya kadang-kadang insurans tu dia nak jual kat kita. Kamu kena tanya benda tu.
Kalau kamu tak tanya, dia tak bagi tahu. Dia bagi polisi insurans punyalah tebal, kena baca semua. Kan? Sebab tu bila kita beli rumah, nanti kita kena baca semua perjanjian satu-satu. Tengok yang rajin baca-baca lah. Kalau tak rajin baca, sebab itulah kita upah peguam. Nampak? Bila kita buat upah peguam, kita bayarlah peguam sikit. Peguam tu akan pergi go through semua perjanjian tu. Nampak? Dengan syarikat insurans. Mana dia rasa macam tak menguntungkan klien dia akan bagi tahu kita. Okey, jangan sign ni, kena ubah. Macam tu. Biasanya peguam yang akan mewakili kita lah. Tapi kalau kita tengok peguam tu nanti bila ada, sebab tu peguam ni dia kena jaga juga dia punya etika dia. Tiba-tiba dia tahu benda tu akan merugikan klien dia tapi dia tak bagi tahu, itu salah. Tak boleh. Dia kena check. Okey, cuma bilanya kita beli yang benda kita tak tanya selalunya adalah insurans motor. Insurans motor kita tak tanya, kita pergi buat je insurans. Beli motor, kemudian kita pergi buat insurans, betul tak? Kan? Itu selalu berlaku lah, tak ada, kamu tak tanya pun. Tapi sebenarnya ada deductible. Deductible untuk insurans motor adalah standard 400. 400 maksudnya apa-apa accident, sebelum kamu nak pergi claim insurans, nak suruh insurans tanggung kerugian kamu tu, kamu kena bayar saman, dipanggil. Kena bayar saman. Sebab tu polis tak akan lepaskan benda tu selagi kamu tak bayar 400. Sebenarnya 400 tu adalah apa? 400 tu adalah deductible. Lepas tu kamu tengok, kalau kamu biasa kena saman polis, mana ada saman polis 400? Kan? Saman speed trap, saman apa semua 300 je. 1.5, 300. Kan? Tiba-tiba 400. 400 tu sebenarnya adalah deductible. Yang polis tolong kita untuk memudahkan cerita tu. Dia bagi cerita kata, kamu kalau nak claim insurans kena bayar dulu. Payah cerita dia panjang. Cerita dia tak selesai, nanti bergaduh kat situ je. Kan? Dia kata, okey, dua-dua bayar saman. Kenapa dua-dua bayar saman? Dua-dua kena bayar 400. Bila dua-dua bayar 400, maksudnya kemalangan tu membuktikan bahawa tak ada yang salah. Berlaku kemalangan lah. Contoh, kemalangan lah. Tak sengaja. Kan? Terlanggar saja. Dua-dua kena bayar 400. Maksudnya, polis akan tolong, syarikat insurans masing-masing akan bayar untuk kerugian masing-masing. Macam tu. Kan? Tapi kalau kamu dapat, kamu tanya betul-betul, kalau kamu dah ada ilmu, sebab tu bila dia ajar dia dalam SPM, lepas ni pelajar ramai nak beli motor ke nak beli kereta, tanya, ada insurans dia ada deductible tak? Okey. Dia kata tak ada saya nak. Kita tanya. Lepas tu ada co-insurance tak? Tanya semua. Ni kalau jadi apa-apa macam mana ni? Berapa dia bayar? Kena check. Kan? Biasanya kita akan check kalau melibatkan nilai yang tinggi lah kan. Kalau nilai sikit kan tak payahlah kan, boleh. Okey, halal lah. Okey, kita tengok. Boleh faham? Boleh juga. Boleh. Nombor 5 kan. Marisa mempunyai polisi insurans perubatan dengan perundakan. Dia cerita dia semua. Kalau kamu tengok insurans ni semua ada. Payah tak ada. Sebab tu kita panggil dia insurans ni, dia bukan tempat menganggap keuntungan. Dia hanya untuk menanggung sedikit kerugian kita. Peruntukan deductible nombor 5. Kan? Deductible dia saja 500. 500. Fasal penyertaan co-insurance XY. Okey, ini dia kira XY ni. XY maksudnya apa? Peratus. Kan? Okey, X adalah peratus yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Y kos tanggung oleh pemegang polisi. Okey. X adalah insurans. Oh, terbalik Y ialah pemegang polisi. Okay. X adalah syarikat insurans. Y adalah polisi. Oh, maksudnya saya salah tadi ni, terbalik ni. Ke atas ni. Kenapa macam ni kan? Sebab saya tu saya rasa sebelah sini kita, sebelah sini insurans. Okay, nanti saya cek balik lah. Okay. Dengan peratusan kos tanggung oleh syarikat insurans, Y adalah ditanggung oleh polisi. Okey. Ni insurans, ni polisi. Jadi yang saya ajar kamu tadi nombor 3 tu terbalik tu. Balik. Dia maksudnya insurans dulu baru polisi kan. Kos perubatan yang dilindungi oleh polisi Marisa ialah 64,000. Hitung nilai X dan Y jika jumlah yang ditanggung Marisa ialah 6,900. Okey. Kos perubatan yang dilindungi dalam polisi Marisa adalah 64,000. Kos adalah 64,000. Okey, Marisa kena bayar sebanyak 6,900 saja. Jadi Marisa bayar sebanyak 6,900 saja. Maksudnya sikitlah dia bayar.
Oh, ini betul. Maksudnya tadi saya silap. Kan? Tadi saya tengok si Adira tu bayar banyak betul. Salah terbalik kira. Okey? Kalau kita dah betulkan. Saya beritahu tadi kita belajar sama-sama kan. Jadi sekarang kena ingat lah. Sebelah kiri ni insurans, sebelah kanan polisi, terbalik saya beritahu kamu. Pegang polisi kan. Jadi macam mana nak kira X dengan Y? Okey, kita tengok cerita dia. Yang pertama, kos dia berapa? 64,000. Okay. Bila kita nak claim insurans, langkah pertama pemegang polisi iaitu Marisa, dia kena bayar deductible dulu. Jadi Marisa bayar deductible sebanyak 500. Dia sebenarnya dia bayar apa? Dia bayar 6,900. Jadi dia dah bayar 500. Tinggal berapa lagi? 6,400. Okey. Sekarang baru kita kira 6,400 ni berapa peratus daripada 64,000. Kita kira. Jadi 6,400 bahagi dengan 64,000 darab dengan 100%. Kita dapat peratus. Okey, kita dapat kat situ. Cerita dia kat sini adalah ambil kalkulator, bagi akan dapat 10. Okey, ni 100% maksudnya jangan kira ni 100% ni bahagi habis. Jadi kita dapat 10%. 10%. Okey. Jadi kat sini soalan dia tanya hitung nilai X. Dan hitung nilai X dan Y jika jumlah ditanggung Marisa 6,900. Jadi kat sini X kita berapa? Kalau Marisa sebanyak 10%, maksudnya X adalah 90 10. 90 10. Maksudnya 90 ditanggung oleh insurans, 10 ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, boleh? Boleh. Boleh, saya nak betulkan Adira ni. Nanti habis ajaran sesat Adira. Terbalik ni tadi saya kira. Kan? Patut saya kira tadi kenapalah si Adira ni kesian banyak sangat bayar dia. Kan? Okey, betulkan balik. 12,500. Jadi mula-mula Adira kena bayar 300. Jadi Adira bayar 300 tolak 300 dapat tinggal 12,200. Jadi Adira dah bayar 300. Okey. Kemudian daripada 12,200 dia kata 75-25. Maksudnya 75-25 maksudnya 75 ni adalah insurans bayar. 25 Adira bayar. Jadi Adira kena bayar lagi berapa? 25%. Jadi kita kira 25% daripada 12,200. Kan? Jadi kalau kamu kira ambil kalkulator. Dapat sama dengan 3,050. Jadi Adira kena bayar lagi 3,050. Jadi jumlah dia adalah 3,350 yang Adira kena bayar. Semua berapa? 12,000 lebih. Tapi kena bayar 3,350. Kan? Jadi kalau kita ini sakit yang kritikal lah. Memang kalau kita masuk hospital, kerajaan pun sebenarnya kena bayar. Tapi mungkin ada subsidi. Kerajaan tanggung sedikit. Jadi kita kena bayar. Tapi kalau yang ada insurans, dia cover pula 2 kali. Dan untuk semua rakyat Malaysia yang B40 memang ditanggung oleh kerajaan. Dan sebab kita ada insurans nama dia MySalam. Okey. Ini nombor 6. Tengok. Nombor 6 ini semasa memandu kereta untuk menghadiri mesyuarat di luar stesen, Encik Ma'ruf bersama rakan sepejabatnya Encik Sufian telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Kereta yang dipandu oleh Encik Ma'ruf telah dilanggar oleh sebuah kereta datang daripada arah berlawanan yang dipandu oleh Puan Aini. Ketiga-tiga mangsa yang terlibat mengalami kecederaan yang agak serius. Manakala kedua-dua kereta yang terlibat dalam kemalangan itu mengalami kerosakan teruk. Encik Ma'ruf telah membeli insurans komprehensif. Nampak?
Dia beli insurans komprehensif untuk kereta Honda Civicnya. Kereta Honda saja. Kan? Dia pakai tu, dia letak kereta Proton. Okey. Lengkapkan jadual di bawah. Perkara yang dilindungi oleh insurans. Okey, bila komprehensif mana? Kita tengok kat sini. Cerita dia. Encik Ma'ruf membeli insurans komprehensif untuk kereta Honda Civicnya. Okey, Encik Ma'ruf telah dilanggar oleh Puan Aini. Nampak? Siapa yang langgar dia? Puan Aini yang langgar dia, kan? Okey, dia kata apa tengok? Yang datang pada arah yang berlawanan. Kan? Datang pada arah berlawanan. Kalau kita tengok cerita ni maksudnya seolah-olah dia cerita kat sini Puan Aini salah. Puan Aini yang langgar. Bila Puan Aini langgar, insurans dia akan cover yang mana? Kerosakan kereta Encik Ma'ruf dilindungi. Okey? Kerosakan kereta Puan Aini. Kereta Puan Aini dia tanggung sendirilah. Takkan insurans Ma'ruf, tapi yang ini sebab kereta Puan Aini pun kita anggap dia ada insurans juga, dia akan di-coverkan. Okey? Encik Ma'ruf. Okey, Encik Ma'ruf, kecederaan Encik Ma'ruf. Kecederaan Encik Ma'ruf, dia boleh claim daripada siapa? Insurans Puan Aini. Sebab Puan Aini yang datang pada arah pertentangan, dia langgar. Kan? Jadi, tiga-tiga ni semua dia cover. Kecuali Puan Aini. Puan Aini punya insurans, kan? Dia tak cover kecederaan dia sendiri. Maksudnya kalau kita langgar orang, kan, dia hanya insurans kemalangan ni hanya untuk kenderaan tu je. Kenderaan tu, lepas tu kalau orang yang kita langgar tu, kalau polis sahkan kita salah, orang yang kita langgar tu, segala kos rawatan, dia akan ditanggung oleh insurans kita. Insurans kita. Jadi kat sini, kecederaan Puan Aini dalam kemalangan tu tak ada. Puan Aini kena tanggung sendiri. Ini siapakah Puan Aini? Sebab Puan Aini yang langgar. Boleh ya? Okey? Boleh. Okey. Tapi kalau Encik Ma'ruf yang langgar Puan Aini, maksudnya dia punya insurans Encik Ma'ruf akan cover Puan Aini punya sekali. Okey, itu beza dia. Dia tengok siapa salah lah. Okey, kita tengok nombor 7. 7. Jadual menunjukkan harga premium yang ditawarkan oleh syarikat insurans berkat bagi insurans perjalanan dari Malaysia ke Vietnam dan China. Yang ini kita jarang buat lah. Kita jarang buat sebab saya pun jarang buat sebab saya travel dalam Malaysia je, tak ambil insurans kadang-kadang. Kan? Cuma kalau kita ambil dengan travel agency, memang dia ada slate insurans sikit. Kan? Okay. Contoh dia kata kat sini, bilangan hari, nampak? Pemegang polisi, semua dia ada cerita. Pemegang polisi dengan pasangan, kan? Ni kalau dua orang, dengan keluarga macam ni. Ini maksudnya bayaran yang kita kena bayar lah. Okay. Lepas tu premium tahunan berapa? Kan? Berapa hari, semua dia ada kaitan tu. Ada bilangan hari berapa. Okay. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi Vietnam ke China? Nak pergi Vietnam ke China? Dia ada insurans kita. Okay. Nyatakan hubungan antara tempoh perjalanan dan premium untuk insurans perjalanan. Hubungan antara tempoh perjalanan dan premium untuk insurans perjalanan. Bila dia kata hubungan ni, kita kena bagi tahu keadaan dia sama ada bertambah atau berkurang. Okey. Antara tempoh perjalanan dan premium untuk insurans perjalanan. Kalau tempoh, kalau bilangan hari bertambah, insurans kita pun, premium kita pun bertambah. Itu je ayat dia. Simple je. Sebab dia kata hubungan. Kan? Sebab dalam hubungan kita belajar berkadar terus. Tapi kita boleh bagi tahu terus keadaan dia itu. Tempoh perjalanan bertambah. Okey. Tempoh perjalanan bertambah. Maka premium juga bertambah. Okay. Jadi lagi lama kita berada di satu tempat tu, kan, insurans kita kena bayar lagi tinggi.
Kita kena bayar lagi tinggi insurans. Okey. Mengapakah kadar premium semakin meningkat mengikut tempoh percutian? Tengok dia cerita je. Cuma tadi dia kata kan? B. Mengapakah kadar premium semakin meningkat? Kan? Sebab apa? Lebih lama masa lebih lama tempoh percutian, kan? Risiko yang harus ditanggung adalah lebih tinggi. Lagi lama kita duduk satu tempat tu, lagi tinggi risiko kita. Kemungkinan untuk berlaku sebarang musibah bertambah. Kan? Lagi banyak risiko kita, insurans akan ambil premium yang lebih tinggi. Okey. Encik Hamid membuka cawangan kilangnya di China. Beliau sentiasa berulang-alik ke negara China untuk menguruskan kilangnya. Biasanya, dia akan berada 2 minggu setiap kali berurusan di negara China. Pelan insurans yang manakah patut dibeli oleh Encik Hamid? Ini kita kira sikit ni. Kan? Okay. Plan mana yang dia kena ambil? Tengok kan? Kalau kita ikut kat sini, adalah lebih jimat kalau dia ambil apa? Premium tahunan. Kan? Nampak? Sebab tahunan ni dia bayar sekali je. 203 dia bayar, dia tak kira berapa lama dia duduk. Dia tak kira berapa lama dah. Maksudnya dalam setahun tu dia boleh pergi balik kat China tu, semua insurans tanggung. Kan? Semua insurans tanggung. Tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Kan? Tapi pemegang polisi saja. Syekh Hamid buka cawangan, kan? Beliau sentiasa balik ke negara China untuk mengikut. Biasanya dia akan berada 2 minggu setiap kali berurusan. Maksud banyak kali ada pergi. Nampak? Kan? Banyak kali dia pergi. Dan jadi biasanya kita cadangkan kalau orang yang selalu pergi berulang-alik, eloklah dia ambil apa? Premium tahunan. Sebanyak apa? RM203. Maksudnya dia boleh pergi. Setiap bulan dia pergi. Dia untung. Setiap bulan dia pergi 2 minggu. Kan? Sepatutnya dia kena bayar RM59 sekali 2 minggu. 2 minggu kat sini 13 ke 18. Okey, RM77 setiap kali dia pergi. Kan? Tapi kalau dia ambil premium tahunan lebih jimat. Okey, cuma soalan ni kadang-kadang nak buat ayat tu. Tapi ayat dia dalam matematik, dia mula kamu tengok soalan dia tanya direct. Plan insurans manakah yang patut dibeli oleh Encik Hamid? Kamu cakap apa? Premium tahunan. Cukup. Nampak? Ada tak dia kata kat situ dia suruh huraikan? Tak ada. Tak payah hurai. Okey. Mengapakah kadar premium semakin meningkat mengikut tempoh percutian? Jawapan kita, risiko bertambah. Cukup. Nak tambah sikit. Risiko bertambah kan, mengikut tempoh. Nampak? Ataupun kau buat ayat. Lebih lama tempoh, lebih risiko. Dia direct je. Matematik dia bukan jenis bahasa sangat. Tapi point dia penting. Apa yang kamu nak jawab, point dia penting. Okay. Tengok. Seterusnya nombor 8. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan syarikat insurans sejahtera. Okey. Berdasarkan situasi di bawah, hitung premium tahunan yang perlu dibayar. Encik Haris berumur 31 tahun, merupakan seorang perokok tega. Kan? Encik Haris, kita cek tengok. Encik Haris 31 tahun kat sini. Encik Haris maksudnya lelaki lah, merupakan perokok tega. Okey, dia membeli polisi insurans tersebut berjumlah 180,000. Kan? Lepas tu dia tanya berapakah premium yang hendak dibayar. Okey. Jadi sedang kita kira dia kata ni menunjukkan okey, ini bagi nilai muka insurans RM1000 bagi nilai muka insurans. Apa maksud RM1000? Maksudnya
kita kena tengok berapa jumlah dia kat sini. Kan? Iaitu 180,000. Kita kena bahagi dengan 1000. Okey, kemudian kita darabkan dengan dia punya rate dia. Berapa rate dia? 2.52. 2.52. Macam tu. Kan? Jadi kat sini, cuma kat sini dia tak bagi tahu apa, berapa lama. Ada ini je. Okey. Cuba kira tengok. RM453 RM60. Nampak? Okey, biasanya nilai ni 453 sen ni adalah setahun. Standard dia kalau kita kira macam ni adalah setahun. Cikgu, kenapa Ya. bahagi 1000? Bagi 1000 sebab nilai muka dia 1000. Biasanya insurans kita kira macam tu. Kalau kita tak bahagi mampus lah tu. Bayangkan kau garap dengan ni. Dari 45,000 jadi dia. Jadi apa 453,000 lagi banyak. Sebab tu kita kena ingat kalau dia kata nilai muka dia setiap nilai muka 1000, maksudnya berapa insurans kita bahagi 1000 darab dia punya rate dia kat mana. Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok pula Puan Khatijah ni. Puan Khatijah berusia 32 tahun. Merupakan seorang peguam yang sihat dan tidak merokok. Dia telah membeli, kita tanda tu. 32 tahun, kan? Okey, kat sini perempuan, Khadijah perempuan lah kan? Okey, tidak, bukan perokok. Okey. Dia telah membeli polisi insurans sebanyak 300,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Polisi penyakit kritikal itu menawarkan perlindungan 25% nilai muka asas dengan kadar premium RM1.65 bagi setiap 1000 mengikut umur dan status kesihatan. Apa soalan dia? Oh ni. Okey, soalan kat atas. Hitung premium tahunan. Okey, hitung premium tahunan. Okey, kat situ. Jadi kat sini mula-mula kita kira untuk warna ungu Puan Khatijah. Puan Khatijah dia ambil insurans apa? 300,000. Nilai muka dia 1000 bahagi 1000. Kemudian darab dengan dia punya point dia 1.56. Ini untuk insurans biasa. Insurans mula-mula. Okey? Ini kita kira ni dulu. Dapat ni sama dengan berapa? Sama dengan 468. Okey. Kemudian dia ambil lagi. Dia kata dia tambah, nampak. Membeli polisi insurans, menambah polisi penyakit kritikal. Menawarkan perlindungan 25% daripada muka asas. Maksudnya 20% maksudnya ni. 25% daripada 300,000. 20% daripada 300,000. Kita kena kira dulu berapa. Tapi boleh kira terus apa? Kita bahagi 1000 sama. Formula dia sama tak? Bahagi 1000. Kemudian darab dengan berapa dia kata? RM1.65. Sama cerita dia. Cuma sebab dia kata 20% kita ada tambah. Formula dia ada tambah dengan peratus dia. Jadi 25 bahagi 100. 25%. Darab dengan 300,000. Okey, bahagi kan? 100 pula. Formula mesti bahagi 1000. Kemudian darab dengan 1.65. Jadi dia kena bayar sebanyak, tambah lagi sebanyak RM123.75. Faham? Jadi jumlah dia kena bayar berapa? Campurlah dua-dua ni.
468 campur dengan 12375. Jadi premium tahunan dia adalah 75, 11, 9, kat sini RM591.75 setahun. Okey. Jadi kamu kena ingat cara kira dia simple je. Dia ambil je berapa dia insurans kita bagi dengan 1000. Berapa insurans bagi 1000, kemudian darab dengan dia punya ni. Kita kadar dia. Berapa kadar dia? Darab dia. Okey. Ini macam ni biasanya ini apa ni untuk insurans hayat ni macam ni selalu kalau macam ni dia kira. Okey. Kalau kamu tengok kadang-kadang saya pernah jumpa ada satu soalan kamu tengok rate dia. Tengok rate dia. Kenapa rate perempuan lebih rendah berbanding dengan rate lelaki? Nampak? Bukan perokok dengan perokok. Nampak? Kalau dia tanya soalan, mengapakah kadar untuk perempuan lebih rendah berbanding lelaki? Jawapan dia simple je. Mengikut kajian, okey, kita buat kat situ adalah lelaki lebih berisiko untuk mati awal. Itu dia. Tak, bukan macam tu. Cerita dia macam dia. Kita panggil dia, orang perempuan ni umur dia lebih panjang. Tapi macam mana nak buat ayat dia? Kan? Mungkin dia mengikut kajian, umur lebih orang perempuan adalah lebih panjang berbanding dengan lelaki. Mengikut kajian, statistik mengatakan orang perempuan hidup lebih lama. Kan? Mungkin sebab tak tahulah faktor apa, faktor kerja berat ke tak apa. Tapi sekarang sama je saya tengok kerja. Tapi orang perempuan memang kebanyakannya kalau kita tengok atuk dan nenek kita, selalunya biasanya atuk akan pergi dulu, nenek tinggal. Kan? Biasanya macam tu. Sebab tu dia, kalau kita tengok dia dalam insurans hayat, kan, lagi senang mati, lagi tinggi rate dia. Lagi senang mati, lagi tinggi rate. Sebab tu kamu tengok orang merokok dengan tak merokok, merokok lagi tinggi rate dia. Dia kena bayar lebih. Sebab apa? Anggapan dia mengatakan orang merokok, statistik mengatakan lebih mudah mendapat penyakit. Okey, itu anggapan lah kan. Okey, semua ajar Allah tentukan. Ini kita hanya untuk buat langkah berjaga-jaga saja. Okey, nombor 9 terus. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada maklumat polisi insurans perubatan utama bagi plan A dan plan B ditawarkan oleh syarikat insurans abadi. Peratusan co-insurans polisi plan A tidak ditunjukkan. Kan? Dia tak tunjuk co-insurans. Encik Siva membeli insurans perubatan plan B. Soalan dia. Dia telah menjalani satu pembedahan jantung dengan kos. Nampak. Jadi Encik Siva, tengok Siva. A depan A. Encik Siva, kos dia berapa? Kos dia 38,000. Okey. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh syarikat oleh Encik Siva dan syarikat insurans. Nampak? Jadi macam mana? Kita ingat lagi. Dia ambil apa? Plan B. Langkah pertama kita buat apa? Dia punya kos dia 38,000. Had dia berapa? 220. Maksudnya dia belum lebih had. Belum lebih had maksudnya kita insurans akan cover lah. Kan? Lagi sebelum insurans cover, dia kena tolak dulu dengan apa? Deductible. Dia kena tolak dulu dengan deductible berapa? 5,000. Tolak 5,000. Jadi kat sini tinggal 33,000. Kan? Okey, 33,000 sekarang ni. Kemudian daripada 33,000 ni 70-30 tadi saya dah betulkan. 70 ni adalah insurans. Encik Siva 30. Jadi soalan tanya berapa Encik Siva kena bayar? So, kita akan ambil jadi 30% daripada 33,000. Ini yang Encik Siva kena bayar. Kira. RM9,900. Okey. Jadi keseluruhannya macam mana? Sebenarnya Encik Siva kena bayar sebanyak 9,900 campur dengan, jangan lupa deductible tadi, 5,000. Kan?
Jadi 14,900. Encik Siva kena bayar sebanyak 14,900. Insurans bayar berapa? Kita tolak lah. Jumlah keseluruhan tadi apa? 38,000. Tolak dengan 14,900. Jadi insurans bayar sebanyak berapa? Sebanyak 23,100. Nampak? Cik Siva bayar 14,900. Cara kira dia sama. Cara kira dia kita kena kira dulu deductible kemudian baru co-insurance. Okey, ini dah 2-3 kali kita jumpa soalan macam ni. InsyaAllah kamu boleh ingatlah dalam exam kalau jumpa. Okey. Puan Mimi pula membeli insurans perubatan plan A. Ni tak ada deductible ni. Saya tulis XY. Kita dah pernah jumpa soalan XY ni. Okey. Dia telah menjalani satu pembedahan dengan jumlah kos rawatan adalah 123. Jadi kos dia 123,750. Nampak? Kos dia. Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah 95. Jadi insurans tanggung sebanyak 95. Kita tolak. Insurans sama dengan apa? 95. 95 tu maksudnya apa? Kita kira. Okay. Siapa insurans? X. X adalah insurans. Okay. Soalan dia kat sini, hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Puan Mimi. Kita kira Puan Mimi berapa kan? Jadi kalau insurans tanggung ni, Puan Mimi tolak je lah. Itu je kita. Ni nombor 1 ni bonus saya cerita dia. Nampak? Dia kata bayaran kos ditanggung insurans banyak ni. Jadi Mimi berapa? Mimi tolak je lah. Jadi kita tengok kat situ. 123,750 tolak dengan 95,000. Jadi Mimi kena bayar sebanyak 28,750. Ini Mimi kena bayar. Okey. Berapa peratus co-insurance? Peratus co-insurance adalah kita kena kira Mimi yang bayar ni, jumlah total Mimi bayar ni dah tolak dulu, kena tolak dulu dengan deductible. Tolak dengan 5,000. Yang ni yang Mimi bayar daripada co-insurance. Yang ni yang Mimi bayar daripada deductible. Jumlah dia Mimi kena bayar 28,750. Jadi yang ni daripada co-insurance. Co-insurance maksudnya apa? Ini dengan ini. Nampak? Ini dan ini. Jadi dia tanya, tentukan berapakah perasusan co-insurance. Co-insurance kalau kita dapat bayaran macam ni, kita boleh bahagi macam tu je. Contoh kita ambil bahagi macam tu je, macam mana? Ambil ni 9,500 bahagi terus dengan 23,750. 23,750. Okey, kamu bagi terus. Bila kamu bagi terus, kamu akan dapat, dia kata kat situ 4. Dapat nilai dia adalah 4. Maksudnya 4/1. 4/1. Jadi dalam peratus, macam mana kita nak kira peratus? Ini kita dapat 4/1. Kan? Jadi kita boleh kira peratus macam ni. 41 ni kalau nak tukarkan kepada peratus macam mana? Kita boleh buat kat sini 1/4. 1/4 pula. 4 daripada jumlah semua apa? 5. 4/5 darab 100. 80%. Jadi 80%, 20%. Itu kita kira. Okey? Tapi kalau kamu nak kira dengan formula, senanglah supaya kamu tak keliru. Untuk kira co-insurance, kita ambil formula co-insurance. Sama dengan, saya ambil kat situ adalah untuk insurans. Nilai insurans. Kemudian kita per dengan insurans campur polisi. Cara bahagi dia. Contoh saya buat macam ni. Kalau pakai formula ni, kita ambil 95,000.
kita per dengan bawah tu kita campur dua-dua. 95000 campur dengan 23750. Kamu akan dapat 0.8 darab 100. Dapat peratus dia terus. 80. Okey. Boleh ke? Pening juga ni kat sini nak kira. Nilai insurans tu yang mana? Nilai insurans tu maksudnya yang insurans bayar. Nilai insurans yang insurans bayar. Berapa insurans bayar? Bahagikan jumlah. Jumlah maksudnya insurans dengan polisi-polisi, pemegang polisi kita lah. Nilai polisi tu dah siap tolak dengan deductible tu lah. Dah kena tolak dulu. Dah tolak. So, yang ni kita ambil yang mana? Yang 23750. Kalau kamu ikut yang ini, yang saya kira ni adalah saya ambil nombor dia 95000 bahagi dengan 95000 campur dengan 23750. Maksudnya kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan. Jangan lupa darab dengan 100. Sebab kita nak peratus. Bila nak peratus kena darab dengan 100. Baru dia akan dapat peratus dia. Boleh? Nanti kamu try try lagi sekali tengok. Kita tengok soalan nombor 10. 10. Panjang cerita insurans ni. Saya bagi kamu satu set tu, nanti kamu boleh cuba tengok-tengok soalan dia. Okey, nombor 10 ni yang ini yang selalu kamu akan hadapi nanti satu hari nanti, iaitu apa? Insurans kenderaan bermotor, insurans kereta, insurans motor. Beli nanti kita nak buat road tax. Yang kita tahu buat road tax je, kita tak tahu insurans lagi tinggi kena bayar. Tengok. Jadual menunjukkan kadar premium tarif motor bagi polisi motor dikeluarkan Sabah Sarawak. Beza Sabah Sarawak dengan Malaysia lain. Ini kamu tengok Jadi kita tengok biasanya yang terlibat yang pertama sekali lokasi. Lokasi maksudnya Sabah Sarawak ke Malaysia, itu je. Sabah Sarawak ke Malaysia. Dan biasanya lokasi kamu hafal je. Kalau Semenanjung RM26. RM26. Kalau Sabah Sarawak RM20.30. Dia punya ada rate dia. Rate dia adalah RM20.30. Rate ni kena darab dengan nilai muka. Nilai muka ni kau faham lah. Kalau dia kata nilai muka maksudnya apa? Kena bahagi 1000. Ini rate dia. Okey, ini pasal lokasi. Yang kedua, CC. CC maksudnya kenderaan tu besar mana CC dia. Yang ini saya rasa dekat negara Eropah semua, negara maju dia dah ubah suai dah. Sebab ada kereta mewah tapi CC kecil. Ada kereta tak mewah, CC besar. Sebab dia kira kat sini, lagi besar CC, lagi tinggi kena bayar. Lagi besar CC, lagi tinggi kena bayar. Okey, yang ini kita panggil dia insurans asas. Cikgu, CC tu apa? CC tu bila kamu beli kereta, nanti dia adalah CC kereta tu berapa. Berapa liter. Contoh kalau kereta 1.6 tu, maksudnya CC dia dekat-dekat 1600 cc. Maksudnya dia mungkin dalam 1598 macam tu lah dia kira sebanyak. Dia kira 1.6. Kalau 1.8 maksudnya dia dekat-dekat dengan 1800 ataupun lebih sikit. Dia kena tengok berapa cc dia. Kalau 2.0 berapa? 2000 cc. Sebab tu kalau kamu tengok ada Mercedes lalu. Kamu tengok Mercedes tu berapa? 500. Wah, itu maksudnya apa? 5000 cc. Tinggi. Sebab tu kalau kamu tengok, tapi kereta yang baru-baru, banyakkan kereta baru, kamu tengok kereta baru, kereta mewah pun, dia sekarang cc kecil tau. 1.2, 1.5 kecil. Contoh kita tengok kereta apa? Kereta Proton X70. Kan? Proton X70 dia 1.6 je.
enjin dia. Tapi dia turbo. Kan? X50. Kereta besar tapi enjin dia 1.5 je. Dia lagi kecil. Enjin dia kecil. Kan? Jadi insurans dia rendah sikit lah. Tapi nilai kereta tu pula. Dia kena nilai kereta pun penting juga. Nampak? Berapa besar kereta, berapa mahal kereta, berapa nilai dia. Encik Rizal tinggal di Sarawak. RM20.30. Sarawak RM20.30. Kena ingat nombor 2 je, RM26. Kita punya rate senang je, RM26, RM20.30. Hafal. Ingin memperoleh insurans keretanya, maklumat kereta adalah seperti berikut. Jumlah yang diinsurankan 2 dia ada kotak. Dia ada kotak senang lah. 250,000. Umur kenderaan setahun. Baru setahun. Kapasiti enjin 3,000, nampak? 3,000 cc. NCD 55. Kan? Okey, NCD ni maksudnya bila kita buat insurans, kemudian kita tak pernah berlaku kemalangan dalam masa setahun. Nampak? Dalam masa setahun kita pakai, kita tak pernah berlaku kemalangan, dia akan bagi NCD, maksudnya discount. Ini kita panggil dia non-claim discount. Kan, maksudnya diskaun yang diberikan jika tidak ada claim. Maksudnya kalau tak accident, tahun depan insurans kita turun. Lepas tu makin lama kita pakai, kan, kita boleh kurangkan kita punya bayaran insurans. Dan benda ni boleh dibawa tau. Boleh dibawa. Boleh dibawa maksudnya apa? Contoh kamu beli kereta pertama kamu RM250,000. Lepas kau pakai 3 tahun, kamu nak tukar kereta. Nampak? Bila kamu tukar kereta, kamu beli insurans yang sama. NCD ni kamu boleh bawa ke kereta satu lagi. Kereta yang baru kamu. Kereta baru tu tak payahlah pakai insurans penuh. Dan tu kemudianlah cerita. Panjang cerita dia tu. Itu ikut pengalaman lah. Okay. Jadi yang pertama kita kira apa? Untuk 1,000 yang pertama, dia kena bayar insurans asas. Insurans asas ni adalah mengikut apa? Insurans asas adalah kena mengikut CC. Jadi yang pertama ni dia kena kira ikut CC dulu. CC dia berapa? 3,000. Jom kita tengok 3,000 yang mana. Ni. Berapa? Dia ambil apa? Komprehensif. Kalau dia ambil komprehensif 266.50 sen. Jadi dia kena bayar sebanyak 266.50 sen. Wajib bayarnya. Jadi berapa balance dia? Balance dia yang tinggal adalah sebanyak 250, kita dah tolak 1,000. Sebab itu baki dia yang tinggal. Okay? Sebab untuk 1,000 yang pertama maksudnya RM1,000 yang pertama dia kena bayar yang ni. Kemudian rate. Setiap baki. Macam nak kira ni? Balance dia. Balance dia maksudnya 25,000 ni kita kena kira kat sini kan. 25,000 tolak 1,000 kemudian bahagi 1,000. Tu kena ingat nilai muka memang macam tu cerita dia. Kena bahagi 1,000. Lepas bahagi 1,000 baru darab dengan berapa? Sabah Sarawak. RM20.30. Macam tu. Okay, cuba kira tengok. Tak cukup kosong. Diskaun. 25,000 tolak 1,000 sama dengan, kemudian bahagi dengan 1,000 sama dengan darab dengan RM20.30. Jadi dia punya insurans dia adalah sebanyak RM5,054.70. Jumlah dia. Okey. Jadi premium asal macam mana? Yang ni campur yang ini. Jadi kita kena ambil 5,054.70 sen campur yang asal dia adalah 26 ikut sisi dia kan, sen sama dengan campur. Dapat 5,321.20 sen. Okey. Lepas tu dia kata apa? Dia ada NCD 55% diskaun. Okey, berapa diskaun dia? Diskaun kita ya? NCD yang 55 bahagi 100 lepas tu kalikan dengan premium asas
Premium asas dia. Kalikan yang premium asas dia. Lepas kita campur. Okey. 55% darab dengan wazan tinggal diskaun dia adalah 292666. Okey, ini bukan dia kena bayar, ini diskaun. Jadi yang dia kena bayar, berapa kena bayar, tolak diskaun. Okey? Okay. Yang ni insurans yang kita kena bayar. Tapi sebenarnya ni kalau ikut logik kan, ada sikit tak betul lah. Ada sikit tak betul. Dia NCD ni, diskaun ni, kalau baru pakai setahun, biasanya insurans dia start dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, dia start dengan saya ingat 15% kot. Dia tak mula dengan 55, masak dia. Lama-lama tak bayar langsung insurans. Biasanya saya rasa, saya pun tak ingat lah, mula-mula saya beli 15% kot. Ataupun 10%. 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oh bukan. Saya rasa dia mula dengan 15%. Dia mula sikit dulu. Kita tahun depan dia naik diskaun. Tahun depan naik lagi diskaun. Tahun depan naik lagi diskaun. Sampai penamat dia biasanya dalam 55% lah penamat. Ikut yang untuk A1 tu RM1000 yang pertama kan? Betul? Yang nombor 1 266.50 ke atau yang 250,000 tu? Yang ni. Habis yang sebelah tu? Yang ni maksudnya nilai dia 250,000, kita tolak 1,000 sebab kita dah bayar. Lepas tu yang ini bawa ke bawah, nampak? Oh. Nilai kereta tu. Okey, baik. Untuk pengiraan dia. Okey. Jom kita tengok apa beza kalau dia ambil third party. Third party, ini maksudnya dia pihak ketiga, maksudnya kebakaran kecurian ni, insurans tu hanya cover kalau yang ini maksudnya apa? Third party. Maksudnya kalau kita langgar orang, dia cover orang tu je, kita tak ada. Kereta kita tanggung sendiri. Tapi kalau kereta kita terbakar, dia tanggung. Kalau kereta kita kena curi pun dia tanggung. Okey? Tapi kat sini nampak dia beza dia. Apa beza dia kat sini? Dia terus premium asas kan? Kemudian 0.75 darab terus. Premium asas dia terus 0.75 darab nilai kereta dia terus. Nampak? Terus macam tu. Jadi kita akan ambil terus cerita dia akan jadi apa? Bukan. Sorry. Ini sepatutnya, ni bukan. Ini premium asas ni adalah 0.5 daripada sepatutnya dia kena bayar. Ini dia tak boleh tulis premium asas ni. Dia kena tulis ni. Asas. Apa nama benda ni kita panggil? Dia kamu kena kira. Kalau kamu ambil pihak ketiga, atas ni tetap kena kira. Cuma yang ini kita kena ambil 0.5 dengan yang ini. Yang patutnya kena bayar sebelum diskaun. Ni. Kereta yang sama, kita kena ambil ni letak sini. Macam tu. Jadi kita ambil dulu. Jadi dia 0.75 darab dengan 5321.20. Yang lain sama. Jadi 399.0.9.
Banyak tu je. Diskaun lagi. Diskaun dia pula jangan diskaun ikut yang ni. Salah. Kena diskaun ikut yang ni. Diskaun ikut yang ini. Jadi 55% daripada tu. Dua satu 94.995. Betul. Sampai poin macam banyak poin dia. Jadi dia yang dia kena bayar berapa? Tolak. Satu 1795.905 sen lah. Yang ni yang dia kena bayar. Tak banyak amat beza dia. Jauh. 1000 lebih jimat. Cuma yang ini bawa kereta elok lah. Jangan langgar orang. Tapi kemalangan kita tak tahu. Biasanya third party ni biasanya kalau kereta tu kita dah biasanya motor kita ambil yang third party ke apa. Maksudnya kita ambil third party je motor. Sebab kalau kita langgar orang, insurans kita akan cover orang yang kita langgar je. Kita sendiri pergi repair sendiri ya motor sendiri. Kan? Macam tu. Kalau pihak ketiga saja, dia terus ambil premium asas. Kenapa dia tak ada diskaun ya? Kira. Sekejap saya tengok. Ada benda kurang dia bagi tahu ni. Sekejap saya cek untuk kamu. Ni soalan ni yang dia kurang dia tak lengkap. Cikgu. Ya. Yang polisi pihak ketiga ni dia punya jawapan ada dekat jadual jadual buku teks. Polisi pihak ketiga jadual dia bagi. Saya cek kan. Saya rasa macam dia terus ambil ni. Asas saja. Okey, nanti kamu dia tengok buku teks lah. Biasanya kalau untuk yang pihak ketiga saja ni, dia tak kira langsung yang 23, RM20, RM30 tak kira. Dia terus ambil yang 1000 yang pertama tu je. Ikut jadual. Kan? Jadual dia terus tengok. Pihak ketiga dia terus tengok jadual. Ambil kat sini je. Direct. Ni kat sini dia terus ambil 3000cc RM93.60. Terus ambil kat sini je. Terus letak kat sini RM91.50 ni. RM93.60. Ini. Terus. Direct kan? Nampak? Premium asas sahaja. Kemudian untuk LCD dia kat sini 55% tu. Ya, LCD ni yang pelik ni. Takkan ambil premium asas diskaun lagi. Dah sikit.
RM93.60 lah. Betul lah. Memang betul. Memang sikit dia bayar. RM93.60 ni dah lah dia ambil RM93.60 saja. Lepas tu dia diskaun lagi 55%. Kan? 95.55 darab dengan RM93.60. RM51.48. Tolak yang tinggal RM42.12. Yang ni saya kena cek semula sebab jauh sangat lagi ni. Kan? Saya kena cek buku teks ni. Saya ambil 2 buah buku. 2 buah buku ceritakan benda yang sama. Dua-dua buku cerita benda yang sama. Cara kira dia. Mungkin ada tak logik. Bagi saya tak logik. Jauh sangat ni. Walaupun dia pihak ketiga sekalipun. Tak logik. Sikit sangat bayar. Jauh. Ini RM2,000 lebih. Ini RM1,000 lebih. Ini RM42. Mungkin ada something wrong di sini. Cikgu, saya tak faham yang polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu, cikgu. Oh, kebakaran dengan? Kecurian yang premium asas tu. Kecurian, okey. Premium asas dia adalah 0.75 darab dengan premium kita yang ni, yang atas ni. Yang kita kira untuk komprehensif ni. Kita kira yang ni. Darab tu Yang ni. Darab dengan yang ni. Ambil yang ni. Maksudnya dia hanya bayar 3/4 pada yang ni je. Kan? Yang sebelum diskaun. Lepas tu baru diskaun. Kalau yang polisi pihak ketiga premium asas tu? Yang ni? Ya. Yang ini ambil pada jadual terus ni. Ini premium asas. Pada jadual ni, nampak? Jadual ni dia keluarkan, dia kata apa? Enjin dia 3,000 cc, pihak ketiga, nampak? Pihak ketiga RM93.60 ni. Dia ambil terus yang ni. Oh, okey, baik. Okey, sekejap saya cek tengok. Saya rasa betul. Sebab jadual dia sepatutnya dia bagi jadual dia. Saya tunjuk jadual asal dia. Jadual asal dia lebih komplit lah. Ini jadual asal dia. Kalau kau boleh tengok jadual asal dia macam ni. Tengok. Malaysia Timur. Dia kata kalau pihak ketiga macam ni. Pihak ketiga ni. Untuk komprehensif baru dia kata ni. Lepas tu dia kata tambah lagi. Ni tambah. Nilai muka atau sebahagian daripada ni. Jadi kalau pihak ketiga tak perlu tambah pun. Ni je. Ikut sisi saja. Okey. Ni ada sikit lagi akta ni. Okey. Jadi kita tengok beza dia, cover dia. Jadual dia lah, cara dia bagi jadual tu. Nanti saya akan rujuk. Dia kena rujuk dalam buku teks sebab saya tak bawa buku teks pula hari ni. Kalau nak buku teks dia cerita dengan lebih detail sikit. Pasal insurans kenderaan motor ni. Kamu boleh cek. Boleh? Okey? Ni lebih kurang lah cerita dia. Cuma kamu kena ingat yang pertama soal yang penting sekali. Kalau dia tanya yang susah nak kira pun komprehensif je. Susah kira. Untuk pihak ketiga kebakaran dia kira sama. Cuma dia ambil 0.75 daripada 53 dan 21 daripada yang kita kira tadi. Dia ambil sebahagian sahaja. Okey. Tengok. Satu lagi soalan cepat. Satu lagi Ni dah okey. Matematik pengguna cukai. Oh dah habis. Dah masuk cukai. Cukai kita akan belajar dalam kelas satu lagi. Kamu tengok cerita pasal cukai pula nanti.
Ini pasal insurans. Nanti saya akan semak semula insurans ni macam mana. Mungkin ada beberapa kekeliruan kat sini. Okey. Kalau tak ada masalah, saya tak akan WhatsApp kamu lah. Kalau ada masalah nanti saya akan WhatsAppkan pembetulan untuk kamu. Boleh 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 cikgu. cikgu. Okey. Topik ni memang topik baru. Jadi kita target kamu ada yang ada exam baru ni? Ada cikgu, topik ni masuk tapi dia tinggal. Oh, itulah sayang kan. Aduh, minta maaf lah. Saya pun tak sempat. Saya baru nak study kat topik ni. InsyaAllah saya cuba tengok macam mana cara mudah untuk nak bagi kamu ingat. Kan? Topik markah dia banyak tau ni kan. Betul. Markah dia banyak. Macam mana exam? Okey, baru ni. Okey cikgu, kalau yang dah belajar tu okey je. Yang dah belajar, okey, tak apa. Pelan-pelan lah, insyaAllah. Doa-doa bagi sempatlah kita cover semua. Ya? Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada kelas seterusnya hari Jumaat, betul? Betul. Jumaat. Okey. Betul. Okey, insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta maaf Waalaikumsalam. kalau ada Waalaikumsalam. sedikit kekurangan, saya minta maaf. Sama-samalah kita doa supaya Allah bagi banyak ilham lagi supaya terus kita meneruskan perjuangan dalam mendidik anak bangsa. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Ego. Baik-baik.